Selamat pagi dan salam sejahtera. Okay, lama dah kita tak berjumpa sejak cuti pertengahan tahun. Okay, untuk hari ini kita akan pergi ke bab 10. Minta semua anak-anak buka muka surat 15. Okay, cikgu dah letakkan dalam WhatsApp tadi ada lebih kurang ada 6 apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah gaya hidup sihat dan selamat menjamin keharmonian bersama. Okay, cikgu akan ambil 10 minit, kemudian cikgu bagi nota pintas dan kita akan buat latihan. Okey, objektif pembelajaran kita hari ini ada 6 saja. Okey, anak-anak boleh tengok dalam buku. Yang pertama, objektif kita adalah gaya hidup sihat dan selamat, aktiviti gaya hidup sihat dan selamat, kesan amalan hidup sihat dan selamat, amalan gaya hidup sihat dan selamat demi kesejahteraan, perasaan apabila mengamalkan gaya hidup sihat dan gaya hidup sihat dan selamat dalam kehidupan sehari-harian. Ini adalah 6 perkara yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, kita cikgu pergi kepada asas dulu masuk gaya hidup sihat. Masuk gaya hidup sihat kalau berdasarkan buku adalah amalan masyarakat yang mengutamakan penjagaan kesihatan badan serta pencegahan penyakit. Ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang bebas daripada penyakit, tak kiralah demam, sesama, COVID-19, sopak dan sebagainya lah. Dan kita nak melahirkan rakyat yang dalam masa sama hidup sihat dan sejahtera serta cergas. Okey, untuk melahirkan masyarakat ini ada beberapa amalan gaya hidup sihat dan selamat. Yang ini penting. Sekarang ni kita musim PKP, semua kat rumah kena amalkan gaya hidup sihat. Yang pertama adalah membuat pemeriksaan kesihatan. Dan pemeriksaan kesihatan kita buat adalah kita nak tahu macam mana tahap dan keadaan kesihatan kita. Tak semestinya kita pergi ke klinik swasta ataupun klinik, sekarang ni ke hospital. Kita boleh membuat pemeriksaan sendiri. Sebagai contoh, tekanan darah. Kalau kita ada di rumah alat untuk periksa tekanan darah, boleh periksa. Ataupun denyut nadi kita pun boleh, tak ada masalah. Paling penting, kita nak pastikan tahap kesihatan kita adalah yang terbaik. Yang kedua adalah kita melakukan aktiviti senaman. Ini senaman. Senaman ini supaya badan kita cergas dan minda kita cerdas. Bermaksud, kalau dekat rumah, janganlah asyik-asyik tengok TV saja. Bermaksud, tolong ibu bapa, tolong berkebun dan sebagainya. Tapi kawal jarak fizikal paling penting. Itu pun kita boleh cakap aktiviti senaman. Tak semestinya kita main bola di padang, itu aktiviti senaman. Tidak. Jogging ke, berjalan ke, itu senaman. Yang ketiga, makanan seimbang. Kita tahu sekarang ni semua makanan mewah dekat rumah. Macam-macam boleh makan. Jangan hari-hari makan benda yang sama. Okey, kita nak makanan kita seimbang. Ada nutrien, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan galian. Kalau cakap apa makanan yang ada karbohidrat, mesti makan nasi, ada roti. Tengah hari makan nasi, mungkin malam makan nasi, pagi makan roti. Itu makanan bernutrien. Protein sama juga. Ada ikan, ataupun ada ikan, mungkin mungkin daging, telur dan sebagainya lah. Kemudian mendapat rehat yang cukup. Ini penting. Rehat untuk anak-anak remaja 8 jam cukup. Jangan terlebih rehat, jangan tidur daripada pukul 10 pagi sampailah 10 malam sampailah 10 pagi. Nanti badan kita kembang. Paling penting rehat mesti cukup, tidur mesti cukup. Ini untuk memulihkan tenaga yang digunakan untuk aktiviti dan pekerjaan semalam. Kita nak recover ataupun kita nak pulihkan keadaan kita. Menjaga kebersihan diri. Paling penting lepas bangun kena mandi dan kita bersihkan. Paling penting kalau pergi keluar, bersihkan tangan. Gunakan sabun. Kalau tak ada sabun, takkanlah kita nak bawa kedai sabun. Gunakan hand sanitizer, kita pencet saja. Yang seterusnya, menjaga sentiasa berfikiran positif. Kita kenalah hidup
kita fikir ke arah positif. Kita nak yang terbaik untuk diri kita. Kemudian menjaga kebersihan persekitaran. Contohnya kenapa kita persekitaran awal pagi tu kita sapu rumah, tolong mak bapak, kemudian kita berkebun, itu pun dalam masa sama kita menjaga persekitaran, kita tanam bunga, ada sampah kita kutip, buangkan sampah dalam tong sampah. Kita nak rumah kita bebas daripada nyamuk-nyamuk denggi. Dalam masa yang sama nanti kalau denggi dah ada nyamuk Aedes, kemudian nanti cerit-berit berlaku. Paling penting kebersihan dalam rumah. Lepas makan apa boleh buat? Jangan tengok TV lepas makan. Cucilah pinggan, keringkan dia. Kemudian cuci pinggan adik-adik. Dan itu sebenarnya kita menjaga kebersihan. Seterusnya ibadat. Untuk orang Muslim, kita akan bersolatlah sehari 5 kali. Kalau untuk Kristian mungkin masa nak makan kita pun berdoa dengan Tuhan Yesus kita, tak ada masalah. Dan seterusnya kita menjauhi bebas daripada penggunaan bahan-bahan terlarang. Ini yang paling penting cikgu nak beritahu. Jangan sekali-kali kamu ambil dadah, ambil syabuk, ambil ais dan sebagainya. Tak ada manfaatnya. Bagus duit tu kamu beli barang makanan, share dengan adik-adik. Paling penting alkohol, dadah dan rokok kamu kena jauhkanlah. Itu antara aktiviti. Kemudian kesan hidup sihat dan selamat kepada diri. Apa kesan dia? Ada 4 kesan. Bila kita amalkan gaya hidup sihat, kita punya minda yang cergas. Bermaksud kita sentiasa bertenaga, bebas daripada masalah sosial. Orang yang gaya hidup sihat ni dia tak ada masalah sosial. Bermaksud tak adalah kes-kes yang tak sepatutnya malam melepak, melumba haram, buat sumbang haram. Tak ada. Orang yang hidup sihat ini, gaya hidup sihat, memang dia akan selamat dunia dan akhirat. Akan disayangi oleh keluarga. Memiliki tubuh badan yang sihat dan mengurangkan stres. Ini penting. Kamu nak kawal stres kamu dekat rumah, buatlah senaman. Kemudian amal hidup sihat. Amal hidup sihat, bila kamu berkebun, kamu jaga kebersihan, sebenarnya kamu akan sihat. Okey. Itu antara kesan. Kemudian kita akan tengok juga kesan gaya hidup sihat kepada masyarakat. Tadi kepada diri sendiri, sekarang ni kepada komuniti ataupun masyarakat. Yang pertama, akan melahirkan anggota masyarakat yang lebih produktif. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama. Bila dah masing-masing semua sibuk dengan tugas masing-masing, menjaga halaman rumah masing-masing, menjaga kebersihan, menjaga kesihatan, buat senaman dan sebagainya, sebenarnya kita akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Mewujudkan persekitaran yang bersih dan selamat, melahirkan anggota masyarakat yang selamat dan mengurangkan masalah stres. Okey. Kesimpulannya, setiap individu perlu ada kesedaran tentang amalan gaya hidup yang sihat dan selamat serta merancangkan aktiviti harian dengan bijak untuk kebaikan diri. Itu penting. Diri, keluarga dan masyarakat. Marilah kita sama-sama mempraktikkan nilai. Ini penting. Nilai, harga diri, kerajinan, bertanggungjawab, berdikari dan kesederhanaan sebagai amalan harian. Dengan itu masyarakat akan berasa gembira dan hidup dengan bahagia. Lepas ni cikgu akan bagi nota pintas dan sedikit latihan. Cikgu harap kamu buat. Paling penting kamu belajar. Sekian, terima kasih dan selamat maju jaya dan selamat berjaya dalam bidang mata pelajaran pendidikan moral.